Nama saya Suganya. Saya anak lelaki yang kedua dalam 8 beradik. Saya maknya transseksual orang kata. Suganya. She is a warm and happy person who appears to have a charmed life, living out her dreams. She has a loving fiancé of 8 years whom she is going to marry soon, a beautiful house, and a meaningful career. Suganya is also a transsexual. It hasn't affected her confidence. If anything, after a sex change operation at the age of 30, she has become even more confident and her zest for life has increased. As a social worker and counselor to transsexuals in Klang, she shares her experiences and helps them to live life to the fullest. She has no fear of anyone because she believes that it is her right to decide what's best for herself. It is not hard to see from whom Suganya has learnt her coping skills. Dengan mak saya lebih bahagia, lebih senang dengan mak saja. Selalunya dia tak pernah bagi saya menangis. Saya kata nak tu dia bagi. Itu dengan mak. Sebab apa saya rasa sampai ke hari ini saya rasa tak ada orang lain daripada dia yang boleh memahami perasaan saya, kehendak saya. Samsed has supported Suganya's choice all her life, giving her love and support to live life as she wants. When Samsed noticed her son displaying feminine characteristics at the age of 5, she acted. She took him to a specialist and then saw him through those difficult early years. Lama saya tengok hasil Suganya dalam setahun, 2 tahun, saya tengok dia punya perhatian dia itu macam gerak-geri dia bukan macam lelaki, macam perempuan. Dia pakai baju perempuan, dia Masa dia 2 tahun? Masih 2 tahun. Dia pakai baju, dia tarik baju tu dia pakai, lepas tu dia nak itu juga, baju perempuan juga dia nak. Masih saya pergi beli barang ke apa ke, dia tunjuk itu juga dia nak. Dia tak nak pakai baju macam ini. Lagi satu dia punya gerak-geri semua lain. Kemudian saya bawa anak ni pergi tanya dekat Young Specialist Clinic. Saya tanya dengan dia orang periksakan air kencing dia orang periksakan dia punya seluruh darah dia, badan dia. Dia orang kata jangan susah hati, dia kata anak ini memang lahiran sudah jadi begini. Ini kalau besok dia besar pun dia tak boleh berkahwin dan dia tak boleh melahirkan seorang anak. Dia tak bolehlah ada mampuan untuk seorang bapaknya. Macam itu, dia punya gerak sudah jadi begitu. Janganlah susah hati, kalau usaha nak buat pun tak boleh berjadi. Dia akan jadi macam ini. Masa itu saya bersedih, saya menangis. Saya fikir anak saya lain semua elok. Macam mana anak ini boleh jadi macam ini? Saya minta pada Tuhan, kenapalah Tuhan bagikan anak saya macam ni punya jadi. Selama dia pun dah besar, 5 tahun, sudah sampai macam tu jugalah gerak-geri dia. Apa mana perempuan duduk sana buat kerja, dia duduk sana. Mana dia orang buat bunga ke apa, dia buat. Mana buat kuih-kuih, semua dia buat. Dia tak ada macam lelaki, dia buat ikut itu saja. Dalam rumah tu kalau berayaan apa semua, macam buat kuih ke apa, dalam dia sudah berumur lah. Macam 17 tahun, dia sudah mula buat kuih ke apa, dia campur. Macam itu. Samsed's unconditional love for all her 8 children is an expression of defiance of her difficult childhood, a broken family, an abusive stepfather, and a mother who did not love her. She made a conscious decision to never be like her mother. Dia buatkan saya seorang macam orang kuli.
seperti orang kerja. Tak Ibu awak sendiri? Ibu saya sendiri, ibu saya kawan kandungan. Karena masih bila saya bertanya, masih orang datang bertanya, ini anak siapa? Dia kata, ini anak kakaknya. Dia belum pernah berterima, dia katakan itu anak dia. Ibu saya mengatakanlah, bila-bila pun saya tak akan terima kamu ni anak saya. Kenapa? Karena saya tanya kenapa kamu ni tak macam orang lain, katakan sikit putih ke apa ke. Dia benci pada saya. Masa kecil saya ni banyak hitam, banyak macam selekeh, tak berjaga. Macam itu dia orang berhina pada saya. Saya susahlah, macam-macam susah saya alami. Kemudian saya tak ada berfikir saya bagikan anak saya susah, tak ada. Saya macam mana saya kecil susah, saya tak mau anak saya jadi begitu. Saya kasihkan dia orang kasih sayang. Ya boleh deh. Mangga. Kita mangga. ये कलर का इंडिशन सुगनी எல்லாம் வாங்கின அப்போ தான் பூலாம் வாங்கினோம் இல்லை இந்த போடுது. When she left home for the first time, she had no means of supporting herself, the difficulty that most transsexuals face. 17 tahun adalah masa itu. Dia punya keadaan sudah lebih macam tu. Orang kawan dia datang macam tu punya, saya sudah nampak, saya marah dengan dia. Kemudian sebenarnya keluar daripada rumah, dia tak bagi tahu dengan saya lah. Masa dia keluar, dia duduk berasing. Saya pergi cari mana-mana, saya cari, saya tanya dengan dia punya kawan. Dia orang punya kawan kata sebenarnya ada duduk rumah kawan dia. Saya tak nak bagi masalah dengan mak. Sebab apa, bukan masalah ni, masalah saya. So saya dah dapat terasa saya keluar daripada rumah. Bila saya keluar dari rumah, saya cakap dengan mak, saya pergi cari kerja. So mak kata okey, tapi jaga diri baik-baik. So lepas saya keluar, saya dah bercampur dengan kawan, cari kerja sana, susah nak cari kerja. Orang semua kata kalau orang macam lembut dia tak kasih kerja. Okay, lepas tu lepas I dah drag untuk cari makan sendiri. Lepas tu lepas 2 tahun saya balik. So ada tanya khabar dekat rumah tapi tak dapat kontak dengan mak. So rindu sangat 2 tahun tak jumpa, tiba-tiba balik. Saya keluar lelaki, bila saya balik rumah, saya perempuan sebab tu saya rasa dia orang boleh terima tak saya dekat rumah. So mak yang penting. Mak lebih, sebab mak manja saya kan, tapi dia boleh terima ke saya pakai macam tu. Okay, lepas balik abang tak terima. Sebab apa? Bila balik nampak saya je kan, asal kau balik macam ni? Apa dah jadi dengan kau? Dia pakai baju pakaian perempuan punya, pakai sari. Dia datang, saya tengok, saya terperanjat lah. Masih saya ditinggal, saya pergi, rambutnya pendek, dia pakai seluar lelaki, baju lelaki. Masa dia datang jumpa saya, dia pakai macam ni, saya pandangan itu tak tahu apa saya nak buat tu. Pun saya tak, apalah, saya menangis saja. Saya menangis, saya peluk dia, saya menangis. Nak cakap macam mana saya pun tak tahu. Kerana saat itu saya tengok dia, rupa dia sudah berubah semua. Seorang ibu tak boleh tengok macam itu, saya tengok. Masih dia pakaian dia, dia cakap semua macam tu. Kemudian saya cakap, tak apalah, kau jadi macam mana pun, kau anak saya akan terima, kau datanglah. Kata macam tu. Dia kata, cantik anak dia kata. So saya terkejut, mak dapat terima saya macam ni. So lepas mak dapat terima saya macam tu, dia kata saya cantik. Yang adik-beradik saya kan, saya tak kisah apa dia nak cakap, orang luar ke siapa. Sebab apa, saya lebih pentingkan mak saya. Masa itu, selama itulah dia datang, pergi balik semua. Kemudian dia kata dia ada kerja. Sekarang dia ada mengalami orang lain. Orang itu nak tanggung dia, nak jaga dia. Dia tak kerjalah. Dia kata dia tak kerja kedai itu lagi. Dia akan duduk rumah. Dia kata, mak janganlah bikin kesalahan. Orang apa yang cakap tu biarkan. Dia kata macam tu. Suganya has made it a point to visit her mother in Seremban, doing the everyday things that families do. In time, she will marry, a prospect that does not faze Samsed.
Dia simpan jantan nanti itu belum boleh dosa besar. Macam mana kita hidupkan macam kita mak bapak tahu dia macam itu, kita simpan saja macam itu, tak berdosa? Apa salah kalau kerajaan itu bagikan dia cara dia nak kahwin, bagikan dia kahwin. Kita mak bapak wajib kita nak buat, kita mesti nak buat, berusaha. Kita buat. Boleh saya berusaha. Saya boleh bertanya lah apa sebabnya. Dia orang pun berkahwin itu boleh hidup, semua cukup. Kenapa tak boleh? Kalau dia baik, saya sekarang tak bagi dia macam itu. Kalau dia pergi cara lain macam mana? Tak berdosa. Kalau anak kita sudah pergi cara lain, itu tak berdosa. Itu kerajaan terima. Cuba kalau dia orang minta itu kita bagi, dia orang hidupan senang, dia orang apa semua. Macam mana dia boleh pergi jalan yang salah? Kalau kita tak bagi, barulah dia orang boleh pergi agama lain ke, apa ke. Semua bangsa pun ada keadaan macam ini. Takkan dia orang semua buang? Ada yang orang semua sayang, diterima semua. Pasal apa kita tak boleh? Kita boleh usahakan dia orang, bagikan dia orang satu dunia dia. If Suganya has evaded the pitfalls that most Malaysian transsexuals face, a life without hope or dignity, it is due to her mother's inherent strength and protective instincts. Masa dia sudah datang tu, saya bawa pergi rumah adik saya. Kata adik saya nak jumpa dia. Pergi sana, adik saya ketawa. Dia depan saya cerita elok, lepas belakang saya dia ketawa. Saya cakap tak apalah. Kalau kamu orang semua tak terima dia pun tak ada masalah. Saya ibu dia, saya mesti terima. Saya tak boleh tinggalkan dia. Suhunia bagi tahu mak nak dengan adik-beradik mak ke mak nak dengan kita orang. Saya kata saya nak anak saya.